قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا بعلومه في الدارين. Dan lazim daripada benarnya pada khabarannya. Sudah. Pada khabaran-khabarannya dan cerita-ceritanya itu, bahawasanya ada bagi Allah Ta'ala beberapa pesuruh yang lain daripadanya. Katanya dan lazim daripada benarnya benar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita apabila kita kata Muhammadur Rasulullah, apabila kita mengaku katanya Muhammad itu Rasulullah, Muhammadun Rasulullah, maka lazim daripada kata pengakuan kita Muhammad itu adalah pesuruh Allah, mestilah dia tu bersifat dengan 4 sifat yang wajib dan mustahil pula 4 sifat yang melawani yang wajib, dan harus bagi dia tu bersepakai dengan beberapa sifat manusia, dengan segala sifat manusia yang sepatut dengan mereka. Maka setengah daripada sifat yang wajib bagi setengah daripada sifat yang masuk di bawah makna Muhammad Rasulullah itu ialah benar, sidik. Maka lazim daripada benarnya benar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benar tu maknanya benar pada khabaran-khabarannya dan ceritaan-ceritaannya. Mana sama tu? Benar pada khabaran, benar pada ceritaan, dengan mana setiap-tiap apa yang dikhabar oleh setiap-tiap perkara yang dikhabar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul dengan waqi' kesemuanya. Betul dengan waqi', betul dengan diri perkara, artinya betul dengan ilmu Allah Ta'ala. Maka lazim dengan secara tak dapat tidak, dengan secara tak dapat tidak, dengan secara lazimnya apabila kata Muhammad itu benar pada setiap perkara yang dia mengkhabar dan dia mencerita, betul dengan waqi', muafakat dengan waqi' kesemuanya, itu bahawa ada bagi Allah Ta'ala fa'il bagi lazim. Lazim bahawasanya nya tu tak raja'. Bahawasanya ada bagi Allah Ta'ala beberapa pesuruh, beberapa rasul-rasul yang lain daripadanya, lain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lazim daripada Nabi Muhammad tu benar pada khabarnya dan pada ceritaannya, maka lazim daripada itunya ada bagi Allah Ta'ala, kita boleh tahu daripada itu bahawasanya ada bagi Allah Ta'ala beberapa orang jadi rasul yang lain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Kerana bahawasanya kerana bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhabar dengan demikian itu, dengan ada bagi Allah beberapa pesuruh yang lain. Sebab Nabi lah mencerita. Sebab dia mencerita katanya ada Rasul, ada Nabi banyak lagi yang lain daripada dia tu, yang sebelum pada dia tu ramai lagi. Maka kita faham daripada kata dia orang benar, dia orang yang sidik, dia orang yang tak bohong. Dia cerita kata ada. Kalau fardunya, kalau kata dia ni orang tak wajib benar, boleh jadi bohong, boleh jadi sungguh cakapan dia, maka ia cerita katanya ada Rasul yang ramai lagi sebelum pada dia, kita tak boleh nak buat putusan kata betul tak betul ceritaan dia kan.
Tak boleh nak buat keputusan katanya sungguh ke tidak ada rasul ramai lagi sebelum pada dia. Kita tak boleh nak pegangnya begitu sebab dia ni tak jadi wajib. Sebab kalau manusia biasanya dia cerita dengan suatu cerita yang benda gaib, kita selalunya macam mana? 50-50 kan. 50-50 nak percaya tak nak percaya. Sungguh ke tidak? Ada sungguh ke tidak? Maka tetapi di sini benar tu adalah wajib bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita katanya Muhammadun Rasulullah. Setengah daripada lazim daripada Muhammad Rasulullah itu dia benar. Maka dengan sebab dia benar tu, maka segala perkara yang dia cerita betul ke semuanya. Muafakat dengan wakil ke semuanya. Maka setengah daripada benda yang dia ceritanya, setengah daripada benda yang dia cerita, dia bagi tahu kepada kitanya, ada ramai lagi rasul-rasul, nabi-nabi yang sebelum padanya. Maknanya benda itu ada sungguh. Begitu. Maka jadi katanya kita wajib i'tikad bahawasanya ada beberapa rasul-rasul dan nabi-nabi yang sebelum, ada beberapa rasul-rasul yang ramai dan nabi-nabi yang ramai sebelum pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dapat ceritaan dapat khabaran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu sebab nabi yang mencerita. Yang mananya setengah tu sebut dalam Quran, setengah tu tak disebut dalam Quran. Walaupun janganlah katanya Nabi Muhammad cerita ke Allah mencerita rasul-rasul yang 25. Jawabnya memanglah Allah Ta'ala sebut dalam Quran rasul-rasul yang 25. Tetapi yang menyampaikan kepada kita tu siapa? Yang menyampaikan Quran kepada kita tu siapa? Nabi Muhammad juga. Jadi kira kata yang dia ceritalah juga ya. Sebab walaupun kita katanya setengah daripada rasul yang seramai-ramainya ada sebut nama mereka di dalam Quran 25 orang, maka walaupun kita kata ada cerita dalam Quran tapi pada makna dikhabar oleh Nabi juga. Sebab Quran tu diturun pada Nabi, Nabi itu menyebar kepada kita umat. Begitu. Dan lazim daripadanya pula, daripada benar pada khabaran-khabaran dan ceritaan-ceritaan. Dan lazim daripadanya pula bersifat mereka itu segala rasul, beberapa pesuruh tadi. Bersifat mereka itu beberapa pesuruh yang lain daripadanya tu dengan 4 perkara itu. Hingga akhir ya barang tersebut. Maka rasul-rasul yang sebelum pada Nabi Muhammad itu bersifat dengan 4 sifat wajib, bersifat dengan 4 sifat yang wajib bagi Nabi Muhammad dan mustahil lawannya dan harus bagi sama dengan Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad pun rasul, mereka pun rasul juga. Tidak ada perbezaan. Kembali kepada cerita asal kita. Maka barang siapa mengiktikadkan makna kedua-dua kalimah itu nescaya mengandunglah dan melazimlah itu i'tikad akan i'tikad tamatan iman yang 50 itu sebagai mengandung atas jalan ijman. Kesimpulannya, maka barang siapa mengiktikadkan makna kedua-dua kalimah. Makna kedua-dua kalimah, makna bagi la ilaha illallah, makna bagi Muhammadur Rasulullah. I'tikadkan maknanya. Tiada Tuhan malaikat Allah, Allah Tuhan yang lain bukan Tuhan yang sebenar, tidak ada yang lain malaikat Allah. Maka i'tikad kita yang masuk di bawahnya Allah itu wujud, Allah itu kidam hingga seterusnya.
apa tu Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad dan rasul-rasul kesemuanya sidik, amanah hingga akhir. Maka sekiranya kita mengiktikadkan mengikut makna yang terkandung di dalam dua kalimah, nescaya mengandunglah dan melazimlah iktikad itu, iktikadkan makna tu akan iktikad tamatan iman yang 50 itu. Sebagai kandung atas jalan ijmal. Apabila kita i'tiqad makna la ilaha illallah, apabila kita i'tiqad makna Muhammadur Rasulullah, dengan secara lazim, atas jalan mengandung ni, atas jalan lazimnya kita i'tiqad ke semua tamatan iman yang 50. Yang mana 41 daripada 50 tu masuk di bawah la ilaha illallah, yang mana 9 daripada 50 tu masuk di bawah kata Muhammadur Rasulullah. Tapi i'tikad tu atas jalan ijmal, sebab kita tidak kata tidak yang wujud malaikat Allah, tidak yang qadim malaikat Allah. Kita tak kata begitu kan. Kita tak ada bilang satu-satu begitu. Tidak ada yang kuasa malaikat Allah, tidak ada yang kudrat, yang iradat malaikat Allah. Kita tak kata begitu. Cumanya kita kata la ilaha illallah. Tapi kalau tilik kepada maknanya, pada makna kita kata tidak ada, tiada ada yang ada malaikat Allah, tiada ada yang qadim malaikat Allah, tiada ada yang kekal malaikat Allah, tidak ada yang bersalahan dengan makhluk malaikat Allah, tidak ada yang qiyamuhu binafsih malaikat Allah, tidak ada yang wahdaniyah malaikat Allah, hingga seterusnya. Itu dengan secara tafsil. Maka kita kata tiada Tuhan malaikat Allah, mengandungi kesemua. 41. Dan kita kata Muhammadur Rasulullah, kita tak ada kata Muhammad itu sidik, Muhammad itu amanah, Muhammad itu tabligh. Kita tak cakap begitu, kita kata Muhammad Rasulullah. Tapi masuk dalam tu katanya wajib 4, mustahil 4, harus 1. Begitu. Itu mana katanya atas jalan ijmal. Maka apabila i'tikad tamatan iman 50, i'tikad wajib bagi Allah 20 sifat yang maklum, dan segala sifat kamalat, dia i'tikad bahwasanya mustahil bagi Allah 20 sifat yang lawan bagi wajib, dan segala sifat kekurangan mustahil, dan dia i'tikad harus membuatkan mungkin dan meninggalkan mungkin. Dan dia i'tikad katanya apa dia? Segala rasul itu wajib padanya 4 sifat. Mustahil atasnya sifat yang melawani itu, dan harus bersifat dengan segala sifat manusia yang tidak membawa kepada kekurangan martabah mereka. Maka orang yang i'tikad dengan 50 tadi, dan masuk dengan yang ijmal itulah. Dan adalah ia orang yang beriktikad dengan tamatan iman yang 50 tu mukmin, orang mukmin. Orang tu adalah orang mukmin. Maknanya macam kata tadi lah, orang yang iktikad bahwasanya wajib bagi Allah bersifat dengan 20 sifat yang maklum itu, dan segala sifat kamalat. Tambah sikit lagi, dan segala sifat kamalat. Dan dia i'tikad bahwasanya mustahil bagi Allah 20 sifat yang maklum, dan segala kekurangan, dan harus 1. Hingga seterusnya sama pada Rasul, i'tikad wajib 4 sifat, mustahil 4, harus 1. Maka adalah orang itu orang mukmin. Sebut kata orang mukmin yang lepas daripada kekal di dalam neraka. Orang mukmin orang yang lepas daripada kekal di dalam neraka. Perhati tengok dia cakap lepas, dia tak kata lepas daripada neraka. Dia tak cakap katanya lepas daripada neraka. Dia kata lepas daripada
kekal dalam neraka. Masuk tak masuk tak pasti. Tapi yang tentunya, yang mestinya apa? Tak kekal. Setengah orang tu apa dia? Tak bertemu dengan neraka. Tak masuk di awal lagi. Apabila tidak masuk di awal lagi, mana selepas pada sirat tu terus ke syurga. Maka memanglah dia ni lepas pada kekal. Tapi setengah orang mukmin tu dia neraka dulu tapi tak kekal. Akhirnya akan keluar daripada neraka, masuk juga dalam syurga. Pendek katanya apabila ada iman dalam hati. Apabila ada iman dalam hatinya, sekurangnya apa dia? Lepas daripada kekal dalam neraka. Emang kena masuk neraka dulu, tapi tak kekal. Akhirnya keluar juga daripada neraka. Tapi yang kita naknya, tak payah bertemulah dengan neraka, terus pada syurga. Kita naknya begitu, azam kitanya begitu. Dan adalah ia orang mukmin yang lepas daripada kekal di dalam neraka. Dan makna i'tiqad itu, sebut kata i'tiqad, apa maksud dengan kata i'tiqad? Dan makna i'tiqad itu mengkejapkan akuan hati. Mengkejapkan akuan hati, tidak bergonjang, tidak syak zon, waham 100%. Pengakuan hati kita katanya Allah ada, tetap tak bergonjang sama sekali. Tetap Allah sedia, tetap walaupun orang yang mengiktiraf, orang yang mengesyakkan kita tidak syak sama sekali. Dan menetapkan dengan satu-satu perkara, itulah dikatakan i'tiqad. Dia tak bilang kalau i'tiqad tu, kalau katanya tidak 100% tak tetap tu, maka tak panggil i'tiqad. Dia naknya jazam, putus. Begitu. Maka i'tiqad di sini, maksud i'tiqad di sininya menerima hati dan mengakunya dengan bahawasa Allah Ta'ala jualah Tuhan. Tiada, tengok. Maka dia katanya, maka i'tiqad di sini. Dalam bab akidah ni, dalam bab iman ni. Dan i'tiqad di sini, i'tiqad tambatan iman. Dan i'tiqad ni, maksud murad dengan i'tiqad di sini. Yang dimaksud, yang dimuradkan dengan i'tiqad di sini pada masalah i'tiqadkan tambatan iman yang 50 tu, menerima hati dan mengaku hati. Kita terima, kita aku dengan bahawasa Allah Ta'ala jualah Tuhan, tiada ada yang lain sekali-kali. Allah lah Tuhan, yang lain bukan Tuhan. Bukan makhluk, tidak ada. Allah Tuhan, yang lain bukan Tuhan. Allah Tuhan, yang lain bukan Tuhan. Gitu. Bahawasa Allah Ta'ala jualah Tuhan, tiada ada yang lain. Mana tiada ada Tuhan yang lain sekali-kali. Tiada ada Tuhan yang lain daripada Allah sekali-kali. Gitu. Tiada ada yang lain. Jangan tafsir kata tidak ada makhluk yang lain pada Allah. Bukan begitu. Mana tidak ada Tuhan yang lain daripada Allah. Ada tu ada, makhluk ada, tapi bukan Tuhan lah. Yang lain daripada Allah ada ke tidak? Ada, tapi bukan Tuhan. Kalau kata, sebab tu kena tafsir kata yang lain, tiada ada ni, tiada ada Tuhan yang lain. Tuhan yang lain daripada Allah tu tak ada lah.
Hanya yang ada apa? Yang jadi hamba Allah, makhluk Allah tu ada. Yang jadi Tuhan juga tu tidak ada. Gitu. Dan bahawasa Nabi maksud dengan i'tikad di sininya, satunya i'tikad bahawasanya Allah Ta'ala itu jua Tuhan, tiada yang lain sekali-kali. Itu satu yang masuk di bawah kata la ilaha illallah. Dan bahawa i'tikad bahawa Nabi Muhammad itu pesuruhnya dan utusannya, utusan Allah. Antaranya pesuruh utusan, antaranya antara Allah dan antara kita, ini kita umat, pada menyampai. Pesuruh dan utusan pada menyampaikan hukum-hukumnya, hukum Allah kepada kita. Dan i'tikad itulah dinamakan iman. I'tikad tani itulah. I'tikad katanya tidak ada Tuhan yang lain daripada Allah. Muhammad itu Rasulullah, itu dikatakan iman serta makna yang lazim yang mengandung di bawahnya. Itulah dikatakan iman. Begitu. Dan mengucap seseorang akan dua kalimah itu artinya bertutur, berkata. Dan mengucap seseorang akan dua kalimah itu, apa makna mengucap? Artinya, arti mengucap akan dua kalimah itu bertutur, berkata. Bagi orang yang boleh bertutur, bagi orang yang boleh bercakap. Kalau orang bisu, isyarat dengan tangan. Dia buatlah macam ni ke masalah. Kalau orang bisu, macam orang kafir nak masuk Islam, dia buat satu begini, adalah cara dia. Satu, dia buat isyarat. Dan maka orang yang boleh bercakap, dia mesti bercakap. Dan mengucap seseorang akan dua kalimah itu artinya bertutur dengan keduanya, dengan dua kalimah. Menunjukkan kita mengucap ini ucapan tu. Ucapan dua kalimah oleh seorang menunjukkan kita, memberitahu kepada kita, memberi faham kepada kita, orang kita ni siapa? Kita ni orang-orang yang mendengarkan ucapan itu. Kita ni siapa? Menunjukkan kita orang-orang yang mendengarkan ucapan itu, menunjuk atas i'tikad itu. Atas ada i'tikad itu, ada dalam hatinya. Ada dalam hati. Dan memberi ketahuikan kita dengan dia, dengan i'tikad itu, dengan ada i'tikad itu di dalam hatinya. Jadi maksudnya yang mana dalam kitab Faridah tu dia kata tarjamah. Tarjamah dengan maknanya dengan sebab siapa seorang itu, dengan sebab kita ada pengakuan yang iman di dalam hati, yang ada pengakuan dalam hati, ada i'tikad tersebut dalam hati, apabila kita atau siapa-siapa saja mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka sekiranya kalau kita dengar siapa-siapa saja mengucap dengan dua kalimah itu, dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka kita boleh tahu katanya ada iman di dalam hatinya. Ada iman di dalam hatinya, ada i'tikad dengan yang tersebut di dalam hatinya. Kalau tidak, dia tak kata. Kalau tidak, dia tak kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan maknanya, dengan secara dengan secara takdirnya, apabila kita dengar daripada seorang yang kita tak tahu sebelum pada ni dia tu orang Islam ke orang tidak Islam, orang mukmin ke tidak orang mukmin,
tiba-tibanya kita terdengar daripada mulutnya, dia bercakap, dia kata, dia mengucap La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, kita boleh tahu dah. Dengan kita boleh tahu tentu kata orang tu orang mukmin macam kita juga. Begitu. Itulah katanya terjemah yang kata dalam kitab Faridah. Itu mana katanya, dan mengucap oleh seseorang akan dua kalimah itu, menunjuk, memberitahu kepada kita orang yang mendengar, kata ada i'tiqad itu dalam hatinya. Begitu. Maka katanya, maka sebab itulah sebab menunjuk tadi. Sebab menunjuk oleh ucapan tadi. Maka sebab itulah jadi orang-orang yang mengucap dua kalimah syahadah itu, maka sebab itulah sebab menunjuk tadi, jadi orang-orang yang mengucap dua kalimah syahadah itu, mengucap tu dengan ikhtiyar, dengan sukarela. Bukan dengan secara paksa. Dengan ikhtiyar, dengan secara pilihannya sendiri. Sukarela dia. Suka hati dia nak mengucap. Bukan terpaksa diugutkan masalah. Bukan. Serta i'tiqadkan makna keduanya. Maka sebab itulah jadi orang yang mengucap dua kalimah syahadah itu dengan ikhtiyar, dengan pilihan dia sendiri, serta ada i'tiqad makna keduanya itu, orang Islam. Lagi depan sikit, lagi mukmin. Orang Islam, maka dilakukan hukum-hukum Islam serta orang. Lagi mukmin, yang maka dimasukkan dia ke dalam syurga. Akhir-akhirnya dia masuk syurga. Masuk syurga terus ke, artinya neraka dulu tu, tak kira akhirnya syurga. Jadi faham daripada katanya serta i'tiqadkan makna. Dia begini, apabila orang tu ada mengucap dua kalimah syahadah, kita hukum kata dia orang Islam. Mukmin ke tidak? Itu tengok dulu. Tapi dengan semata-mata mengucap dua kalimah, dengan semata-mata mengucap dua kalimah itu menunjuk kata dia tu orang Islam. Mukmin ke tidak? Itu tengoklah. Kalau ada i'tiqadkan makna dia, mukmin. Kalau mulut tu kata la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi tidak mengiktikadkan makna keduanya, maka bukan orang mukmin. Islam saja bukan orang mukmin. Sebab tu dia katanya, maka sebab itulah jadi orang-orang yang mengucap dua kalimah syahadah dengan ikhtiarnya serta i'tikad, tu tambah. Serta ada i'tikadkan makna keduanya. Orang Islam dan lagi mukmin. Kenapa Islam? Sebab dia mengucap. Kenapa mukmin? Sebab dia i'tikadkan makna. Begitu. Dengan maknanya, kalau dia mengucap tapi makna dia tak i'tikad, maka Islam saja pada zahir, pada hatinya tak ada iman. Tapi sebab itulah katanya setengah pada rukun Islam apa dia? Syahadah, dah kan? Mengucap syahadah. Maka apabila seorang tu ada mengucap dua kalimah syahadah, maka kita hukum kata dia orang Islam. Mukmin tak mukmin tu tengok dalam hati dia lah, ada i'tikad ke tidak ada i'tikad.
Lepas tu antara dia dengan Allah lah. Macam mana antara dia dengan Allah, tetapi kita dengan dia, kita agak dia tu dah orang Islam. Maka dilakukan hukum-hukum Islam pada dia. Boleh nak kahwin dengan orang Islam. Apabila dia mati tu boleh ditanam dalam kubur Islam, wajib dimandi, kapan, solat, semualah. Boleh makan daging kurban, semata-mata dia mengucap. Apabila dia mengucap tu, kalau orang kafir dia mengucap, asalnya kafir, dia mengucap syahadah 2 kalimah tu, maka kita hukum kata dia orang Islam. Jadi pandangan kita kepada dia ni adalah orang Islam. Maka apabila pandangan kita pada dia kata dia ni orang Islam, maka segala hukum Islam wajib kita lakukan pada dia. Jangan kata tak boleh nak kahwin tu dengan orang Islam. Tak boleh nak kata begitu sebab dia orang Islam. Boleh nak kahwin dengan sama orang Islam. Lagi pulanya kalau mati mesti mandi, kapan, solat, tanam di perkuburan orang Islam. Jadi segalanya dilakukan hukum Islam pada dia. Adapun iman nak ada ke tidak, itu tengok dalam hati dia lah. Tengok dalam hati dia lah, ada i'tikadkan makna kedua ke tidak. Kalau ada, iman lagi ada. Begitu. Sebab itulah yang yang kita boleh tahunya, kita boleh tahu sekadar zahir saja. Yang dalam hati kita tak tahu. Maka Islam di zahir, iman di dalam. Maksudnya Islam di zahir, boleh kita tengok kata, boleh kita nampak kata Islam, kata Islam. Adapun iman tu benda yang di dalam hati. Benda di dalam hati, maka yang tahunya Allah satu saja. Kita tak boleh tahu. Kita tak boleh tahu. Tapi begitulah. Kita tak boleh tahu dalam hati dia ada iman ke tidak, kita tak boleh tahu. Maka apabila seorang kafir masalah mengucap 2 kalimah syahadah, kita hukum kata dia tu orang Islam, dilakukan sertanya segala hukum Islam atas dia. Lepas tu beriman ke tidak tu antara dia dengan Allah Ta'ala. Beriman dia, beriman ke tidak, mukmin ke tidak dia, itu antara dia dengan Allah Ta'ala. Boleh jadi dia betul benar, mana dia mengucap 2 kalimah syahadah, dia i'tikad. Boleh jadi dia tipu kan. Boleh jadi mulut dia kata asyhadu hingga akhir. Tapi dalam hatinya tetap dengan agama yang asal dia dulu. I'tikad yang asal dia tidak tidak i'tikad mengikut makna 2 kalimah. Maka orang tu orang kafir pada batin. Pada wakilnya batin. Tapi kita tak kira. Kita tak tilik, kita tilik kepada zahir saja. Tengok, dia katanya, dan jika mengucap keduanya 2 kalimah tadi, padahal tiada i'tikadkan makna keduanya di dalam hatinya. Macam kata tadi. Kalau dia mengucap 2 kalimah syahadah, tetapi hatinya tidak i'tikadkan makna. Artinya tidak i'tikad, mulut saja kata. Maka kita nak buat macam mana? Maka dibilangkan orang itu orang Islam juga di sisi kita. Di sisi kita, kita manusia ni lah. Sebab apa kita hukum kata orang Islam? Kerana amal dengan zahir. Mana kita beramal dengan zahir, mengikut zahir. Zahir yang nyata daripada ikrarnya, daripada yang zahir yang nyata, yang jelas daripada pengakuan dia. Asyhadu an la ilaha illallah ila akhir. Zahirnya, mengikut zahir yang kita dengar dia ada kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita mengikut zahir tu. Kita dengar dia mengucap, kita hukum kata dia orang Islam. Kita layan pada dia semacam layanan orang Islam. Saudara kita lah pada agama. Saudara kita lah pada agama. Lepas tu,
Tengok. Maka dibilangkan orang itu orang Islam. Kita anggap dia tu orang Islam. Mana kita layan kepada dia ni layanan orang Islam. Nah, kerana beramal dengan zahir. Kita tengok dengan yang zahir, yang nyatanya daripada ikrar dia. Pengakuan dia. Apabila katanya dibilangkan dia tu orang Islam, maka wajib atas kita membicara sertanya sebagai percaraan orang-orang Islam. Macam orang Islam, kalau dia mati kena berdosa lah kalau tak ada siapa nak solat atas dia. Kalau dia mati tak kapan, tak mandi, tak kapan, tak solat, tidak tanam, maka berdosa di atas orang Islam. Sebab kita, apa dia? Dah hukum kata dia tu orang Islam. Kita bicara pada dianya sebagai percaraan orang Islam. Tapi dengan sebab dia i'tikad, dia sebut saja i'tikad tidak ada. Kan tadi kan? Dia katanya mengucap saja padahal tiada i'tikad kan makna. Maka pada hakikatnya munafik. Dan hakikatnya munafik. Orang munafik, orang kafir. Maka Allah jualah yang mengetahui. Munafik tak munafik tu Allah satu saja. Sebab Allah tahu dengan benda dalam hati orang. Tapi sebelum nyata tanda nifaknya itu, sebelum nyata tanda kata dia tu orang munafik. Jadi apabila, jadi maknanya kita tak payah tengok dalam hati dia sebab benda kita tak nampak dalam hati dia. Kita tak boleh tahu benda dalam hati apabila orang tu mengucap dua kalimah syahadah Islam dia. Dia nak tipu ke tak nak tipu ke, itu antara dia dengan Allah. Malaikat ada tanda. Depan kita pakai kepiuh, mengucap dua kalimah syahadah, masuk masjid solat. Tapi dengan secara sembunyinya masuk tengok kat bilik dia tu. Masuk tengok kat bilik dia tu ada apa dia, benda-benda yang diibadat pada agama yang lain daripada Islam. Ada berhala ke, misalnya dalam bilik dia, tempat dia memujakan berhala, dak sembah berhala dalam bilik dia, tapi keluar pada bilik pakai fiyoh, masuk masjid. Tu kalau ada nyatanya begitu, maka kita hukum kata orang kafir lah. Faham begitu? Jadi masalahnya kalau dia masalahnya orang kafir, apabila dia mengucapkan dengan dua kalimah syahadah, kita hukum kata dia orang Islam. Segala hukum Islam dilakukan pada dia. Lepas tu dalam hati dia, tengoklah, kalau dia i'tikad, maka mukmin akan lepas daripada neraka. Tapi kalau mengucap mulut saja, hati tidak i'tikad, maka orang tu kita panggil orang munafik. Dengan maknanya orang munafik ni zahir Islam, dalam hati kufur. Itu orang munafik. Dalam hati dalam hati kufur, zahir Islam, gitu orang munafik. Maka kita selama masalah orang munafik ni, selama mana tak nyata tanda nifak dia, tanda munafik dia tu, maka selama tu kita lakukan hukum Islam pada dia. Contohnya ada orang kafir tu dia masuk Islam. Apabila masuk Islam, dia mengucap dua kalimah syahadah, kita sambutkan sebagai saudara baru kita lah. Sebagai orang Islam lah. Lepas tu macam mana dalam hati dia i'tikad ke tidak, itu terpulang dia kepada Allah Ta'ala. Itu antara dia dengan Allah. Kita mengikut zahir saja. Zahir dia Islam, Islam lah. Lepas tu, jadi tak payah tanyalah. Tak payah kita tanya ke engkau macam mana, tak payah itulah. I'tikad ke tidak, begitu tak payah kita kira begitu. Tengok dia dah mengucap, dah maklum, lagi pula yang sekarang tu dah diaku oleh pejabat itu majlis agama Islam ke. Orang-orang kafir nak masuk Islam tu ada cop mohon, ada tandaan kerajaan. Maka itu lebih lagi lah, kita hukum kata dia Islam. Lepas tu dalam hati dia tu i'tikad ke tidak, itu serah pada Allah. Kita hukum kata dia orang Islam. Melainkan
sekiranya kalau dia tidak i'tiqad akan makna dua kalimah syahadah itu serta nyata pada satu hari ada nyata. Contohnya orang Kristian masalah dia mengucap dua kalimah syahadah. Lepas tu kita hukum kata dia orang Islam, layanan kita pada dia tu orang Islam, saudara kita lah pada Islam. Suatu harinya kita tengok kat leher dia tu, kat dada dia tu ada benda tu, salib, palang, ada tali di sini, tengok. Tapi selalu dia sembunyikan. Dia datang masjid, suatu harinya kita tengok ada benda tu. Itu nyata kata dia orang munafik. Kita tak hukum orang Islam lah. Kita tak hukum orang Islam lah. Kalau dia mati tu sebab dah nyata kata dia tu munafik. Selama mana tak nyata, kita layan kepada dia layanan Islam. Apabila selama mana tak nyata tandaan, macam orang munafik pada zaman Nabi Muhammad tu, sengka-sengkanya sahabat dah tahu, Nabi dah tahu. Katanya orang ni orang munafik. Tapi tandaan nifak dia tidak ada. Jadi tak boleh nak buat apa. Jadi maknanya nak larang masuk masjid tak boleh sebab zahirnya ia mengucap dua kalimah syahadah. Nyata nifak tu itu, tapi dengan apa dia, dengan pengalaman kitanya kita boleh nampak kan tipu tak tipu tu, tapi tak nyata. Bukti tidak ada kata dia tu munafik. Maka tak boleh buat apa. Layanan kita dengan dia tu layanan Islam. Sebab tu Nabi tak bunuh. Maka tapi akhir-akhirnya Allah Ta'ala menzahirkan. Dengan kata idza ja'akal munafiquna qalu yashhadu annaka apa dia yang akhir? Itu. Itulah. Iaitu munafik. Orang kembali pada kitab, iaitu munafik, orang yang menyatakan Islam, menzahirkan Islamnya dengan secara buat perbuatan yang katanya rukun Islam. Menzahir, menyatakan Islamnya. Satunya apa dia menyatakan Islam? Satunya dia mengucapkan dengan dua kalimah. Itulah yang rukun Islam tu, mengucap syahadah, solat, puasa, zakat, haji kan. Zahir nyata kata dia ni mengucap dua kalimah syahadah. Dah mengucap dua kalimah syahadah. Zahir nyata kata dia ni sembahyang. Zahir nyata kata dia ni puasa. Zahir nyata dia ni ada keluar zakat. Hingga seterusnya. Maka kita hukum kata dia orang Islam. Tak payah mana-mana. Layanan kita, caraan kita dia ni ialah orang Islam. Sebab dia menyatakan Islam, bagi nampak kepada orang ramainya kata dia ni orang Islam. Dengan secara dia mengucap, dia sembahyang, dia puasa, dia keluar zakat. Dan menyembunyikan kufur, yakni dalam hati. Kufur dalam hati. Zahir Islam. Itu orang munafik. Itu orang munafik. Yang maksud di sini ialah menzahirkan Islam, menyembunyikan kufur. Maka sungguh pun orang itu kafir pada batin. Tengok. Sungguh pun orang itu kafir pada batin, pada hati, pada batin yang dia sembunyi itu orang kafir lah. Tetapi tak kala tersembunyi di atas kita. Yang batin dia ni kufur pada batin tu dalam hati tu tak kala sembunyi di atas kita manusia. Tiada nyata bagi kita kufurnya, tak nyata. Tak tahu dalam hati dia macam mana. Tak nyata perbuatan kufur baginya dengan suatu tanda. Kita tak pernah tengok dia selepas pada dia mengucap dua kalimah syahadah, tak pernah tengok dia sembah berhala pula. Tak pernah tengok dia masuk dalam gereja Kristian masalah. Tak pernah tengok dia sembah api balik. Tak pernah tengok dia buatkan perkara-perkara yang menunjuk kata jadi kufur.
tiada harus bagi kita beramal dengan dia dengan muktadanya muktada kufur. Tak boleh. Walaupun tahu dah muktadanya kita tengok dengan pengalaman kita orang ni tipu ni. Masuk Islam nak cari Rusia ni. Contohnya nak cari Rusia dalam kampung kita, dia buat orang Islam masuk duduk dalam kampung kita. Maka kita dah tahu cara begininya apa dia. Cara kedudukan dia macam ni tu nak cari Rusia. Tapi dia buat Islam lah. Tapi selama mana kita tak nyata tandaan kufur dia dengan mana-mana satu daripada tandaan kufur, sujud kepada berhala ke, menghina Quran ke, menghalalkan sembahyang, menghalalkan tinggal sembahyang, menghalalkan bercuri masalah. Tidak ada sebab-sebab yang jadi kufur tu dia tak nyata, tak berlaku di dia. Tak boleh nak ukur orang kafir dia. Tak boleh nak ukur orang kafir. Sekiranya kalau mati dalam keadaan macam mana, tak nyata kata dia kufur, maka mesti kena sembahyang mayat dia. Kerana tiada diberatikan kita oleh syarak atas mengamalkan dengan muktada batin orang lain. Kita Nabi kata macam mana? Umirtu Umirtu an ahkuma bizzawahir. Wallahu yatawalla as-sarair. Umirtu disuruhkan daku umirtu an ahkuma disuruh akan daku, mana Allah Taala suruhkan Nabi Muhammad itu an ahkuma bahawa menghukum laku bizzawahir dengan zahir. Zahir macam mana? Gitulah. Lepas tu wallahu yatawalla as-sarair, dan Allah yang mengetahkan rahsia dalam hatinya. Maka masalah begini pun sama. Sebab tu masalahnya apabila berlaku pendakwaan dalam mahkamahnya, apabila seorang tu bersumpah, dia bersumpah kata dia betul, maka dihukum mengikut sumpahan dia. Walaupun kita kata pada wakilnya dia sumpah bohong sekalipun. Tapi tak boleh. Mengikut zahir dia sumpah macam mana, begitulah. Walaupun tidak sekalipun, contohnya kalau seorang perempuan tu dia dakwa katanya dia sekarang tu dah lepas iddah. Kalau seorang perempuan tu dia katanya seorang perempuan tu kita katanya apabila dia tu ditolak padahal dia tu orang yang datangan haid. Mana perempuan yang ada haid lah. Lepas tu dia dakwa katanya dia dah lepas iddah sebab dah 3 kali suci. Sebab dah 3 kali suci daripada haid. Lepas tu masa pun munasabah. Maka boleh nak kahwin dengan orang lain pula. Dia tipu tak tipu itu dalam hati dia. Antara dia dengan Allah. Dia kata habis, kita pun mengikut zuhir kataan dia kata habis, dah habis. Boleh nak kahwin walaupun dia baru 1 kali haid sekalipun. Contohnya boleh jadi perempuan tu 2 bulan sekali datang haid. Boleh jadi 3 bulan sekali datang haidnya. Boleh jadinya begitu. Maka apabila dia mengaku kata dia dah lepas iddah, dah habis iddah, nak kahwin dengan suami lain, kahwin. Lepas tu dia tipu tak tipu itu tak boleh kita tahu kan. Maka kita hukum dengan zahir, tak hukum dengan benda dalam hati. Begitulah. Kerana Allah Ta'ala tidak memberati, tidak memaksakan kita beramalkan dengan muktada, dengan perkara yang muktada batin orang lain tu tak boleh. Kenapa? Kerana tiada kelihatan kita atas batin orang. Dan sungguh pun i'tikad. Begitulah masalahnya. Jadi pendek katanya kembali pada asal, mengucap 2 kalimah itu dah boleh kita, mesti dah kita hukum kata dia tu orang Islam. Lepas tu mukmin ke tidak, itu i'tikad ke tidak dengan makna 2 kalimah itu. Lepas tu yang kita ambil yang zahir saja. Sama-sama kita manusia, kita ambil yang zahir saja. Ada mengucap Islam lah.
Apa tu iman tak iman tu antara dia dengan Allah lah. Nah, kita tak boleh tahu, kita tak boleh tahu macam mana dia tu mukmin ke tidak. Kita layanan dia tu orang Islam. Sudah. Begitulah. Kemudian katanya, dan sungguh pun i'tiqadkan makna kalimah itu melazimkan i'tiqad tamatan iman atas jalan ijmal yang memadai pada apa dah? Terbina hukum-hukum agama atasnya daripada sah dan batal dan barang yang terhenti atasnya Islam dan senyap daripada kekal dalam neraka, tetapi wajib juga pada syarung atas kita mengetahui tiap-tiap satu tamatan daripada 50 tamatan dengan dalilnya. Maka untuk hari ini kita akhir di situ pada katanya, dan sungguh pun i'tiqadkan makna kedua, makna dua kalimah itu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا بنورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك